Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okey, dunia semakin pantas berputar ya. Sehari semakin cepat berlalu dan teknologi juga pantas ya. Jadi bagi korang yang biasa tengok ya tech review mengenai unboxing ataupun review telefon bimbit, mesti korang akan rasa terliur bila korang tengok model-model baru. Memang aku tak nafikan model terbaru telefon ni memang macam, kalau nak dikatakan setiap minggu tu ada je model-model yang baru yang di review dan di unboxing kan oleh tech reviewers di YouTube. Okay, jadi bila kita tengok, kita akan rasa macam berselera nak menukar telefon yang baru, walhal telefon yang sedia ada masih cantik dan up to date. Jadi dekat sini aku nak share dengan korang 5 sebab yang membuatkan korang perlu tukar telefon. Memanglah duit tu duit anda terpulang pada anda nak buat apa saja dengan duit anda. Tapi ini adalah sebagai panduan bagi orang yang bukan berkemampuan orang yang bukan kaya sangat nak menukar telefon nak sentiasa mengejar teknologi. Walhal tak ke mana pun guna aplikasi yang sama je, aktiviti yang sama saja. Jadi bila menukar telefon tanpa sebab, ia ialah satu pemaziran. Jadi jom kita share mengapa kita perlu tukar telefon apabila apa. Jadi yang pertama sekali aku sebut ialah apabila telefon yang korang pakai, telefon lama korang rosak. Telefon rosak. Jadi bila telefon korang ni rosak, kerosakan sama ada hardware ataupun software yang mana tak boleh berfungsi dengan sempurna, menyukarkan kerja-kerja apa benda yang korang nak buat dekat telefon korang, maka barulah korang wajib ataupun perlu menukar telefon yang baru. Nombor 1 ingat apabila telefon korang rosak kena tukar lah. Kalau dah terlepas, dah habis tempoh waranti, dan bila korang tanya kat kedai, kerosakan tu harganya nak repair lagi mahal daripada membeli, baik korang beli yang baru daripada korang repair yang lama. Jadi nombor 1 ialah apabila telefon korang rosak. Storan telefon ataupun storage, ruang penyimpanan dalam telefon tu main peranan penting juga. Kalau korang beli telefon 3 tahun lepas, kemungkinan besar 16GB storage ni, storan ni mencukupi tapi kena ingat semua aplikasi ada dia punya update dia, dan setiap kali update dia akan memakan ruang. Lama kelamaan 16 akan jadi sangat tak cukup. Jadi korang tak dapat nak install aplikasi baru, korang tak boleh nak update aplikasi yang dah sedia ada, maka korang dah kekurangan storage. Jadi bila korang dah kekurangan storage, korang kenalah tukar telefon yang storage-nya besar lagi. Contoh daripada 16GB, korang tukar kepada 32GB ataupun 64GB dan seterusnya ikut kemampuan. Jadi sebab yang kedua mengapa kita perlu tukar telefon, kerana storage tidak mencukupi. Kerana apa? Kerana kita perlu update aplikasi yang sedia ada, dan kita kemungkinan besar akan akan download aplikasi baru yang kita perlu pakai. Jadi ruang tu tak cukup, so kita perlu tukar telefon yang ruang storan dia lagi besar. Ada ketikanya telefon kita masih elok berfungsi, namun dia menjalankan sistem operasi Android yang dah lama. Jangan terkejut kalau masih ada lagi pengguna yang menggunakan telefon bimbit Android Gingerbread ataupun KitKat, Android lama Android yang version lama punya. Jadi bila Android yang version lama ni, banyak ada setengah aplikasi yang tertentu tidak menyokong kepada sistem operasi tersebut. Jadi macam kalau kita nak install game contoh ataupun aplikasi yang tertentu ni memerlukan OS yang terkini, Android yang terbaru, ataupun sekurang-kurangnya requirement dia perlukan Android 7 ke atas, maka kalau korang pakai Android yang below Android 7 jadi korang terpaksa lah
kalau korang penting sangat aplikasi tu, korang terpaksalah juga menukar telefon untuk dapatkan sistem operasi Android yang terkini macam sekarang ni Android 10, tak berapa lama lagi Android 11 pula So itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat ni ialah sebenarnya subjektif dia mengikut trend. Mengikut trend semasa Okey, sekarang ni telefon boleh dikatakan kadar segar semula tu untuk skrin refresh rate ni semua paling dah bukan 60 Hz lagi macam telefon-telefon biasa yang sedia ada sebelum ni, semuanya skrin refresh rate dia 60 Hz saja. Tapi sekarang ni dah maju, ada 90 Hz, ada 114 Hz, 120 Hz, banyak Jadi bila kita scroll dia akan lancar. Jadi kalau untuk main game memang cantik lah. Jadi itu salah satu trend. Dan satu lagi trendnya ialah telefon yang mempunyai HDR10 yang menyokong HDR10 dan NFC. Itu pun dikira trend juga tapi walhal orang tak pakai sangat pun. Jadi bila rasa perlu ni subjektif lah baru untuk menggunakan kelebihan-kelebihan tersebut. Kalau korang rasa korang mampu, korang tukarlah telefon yang baru jika korang rasakan kadar segar semula ni refresh rate 60 Hz ni rasa macam slow je korang nak scroll, korang nak rasa pengalaman baru 90 Hz ataupun 120 Hz, okey korang tukar ikut bajet masing-masing. Tapi itu subjektif yang mana bukanlah keperluan sangat untuk menyebabkan korang tukar telefon. Okey, sebab yang last ni aku bagi sebab yang last lah, sebab tak banyak sangat pun point kenapa orang perlu tukar Sebab yang last orang tukar telefon ialah kerana ekosistem kehidupan tu sendiri. Contoh aku pengguna Android dan kawan-kawan aku semua majoritinya lah contoh menggunakan produk Apple, menggunakan sistem operasi iOS. Jadi bila kita seorang je yang menggunakan Android, sedangkan ekosistem kehidupan kita ni, orang sekeliling kita ni menggunakan iOS, Apple, jadi kita akan rasa terpinggir dan kita akan memang rasa terpinggir. Dan secara tak langsung kita akan terpengaruh dengan segala function, segala kelebihan yang ada pada iOS. Ya, memang tak dinafikan iOS ni ada banyak kelebihan dia yang tak ada pada Android. Jadi bila kita dah berada dalam satu ekosistem yang iOS, secara tidak langsung, tanpa kita sedar, kita akan tertarik kepada iOS tu dan menggunakan produk-produk Apple. Begitu juga sekiranya aku pengguna Apple, aku dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang menggunakan telefon Android. Jadi secara tak langsung aku pun akan meninggalkan Apple dan pergi ke Android. Itu sebagai contoh dan kena ingat telefon sentiasa berevolusi yang terlampau pantas. Sekarang ni aku sebagai content creator, aku juga ada subscribe pada channel-channel tech review aku sebut kat sini seperti Wiser, Amans, Izami Gadget, segala-gala misai gadget apa semua. Dan banyak yang kita belajar. Sebenarnya bila kita subscribe channel-channel tech review ni, kita bukan nak beli telefon sebenarnya, tapi kita nak tahu apakah yang latest mengenai dunia teknologi telefon bimbit. Itu sebenarnya untuk kita mengetahui apa kelebihan, apa kelemahan dia. Sebab itu sebagai ilmu tambahan untuk kita juga pada masa akan datang bila kita nak membeli telefon, dan sebagai bahan rujukan kita. Tapi bukanlah kerana sebagai panduan untuk kita menukar telefon sepanjang masa. Ya, memang aku tak nafikan tak ramai yang buat kerja macam tu, tapi ada ramai juga yang buat kerja macam tu. Kalau korang perasan, kalau korang join Facebook, korang masuk grup-grup swap jual beli telefon bimbit ni, korang akan dapati banyak private seller ni yang baru je beli telefon dan nak jual balik. Kenapa mereka nak jual balik? Sebab mereka nak kejar teknologi tu. Contoh kalau beli telefon
yang kadar segar semula 60Hz, sedangkan telefon tu baru berumur sebulan, dia orang sanggup trade in. Bukan trade in, jual dekat Facebook ni. Trade in murah. Jual sebab nak dapatkan duit, nak tambah sikit lagi untuk upgrade ke telefon yang mempunyai kadar segar semula yang lagi tinggi, sebagai contoh. Jadi dari situ kita boleh nampak dunia teknologi komunikasi telefon bimbit semakin dah laju, dan kebanyakannya dah dipelopori oleh pembuat-pembuat telefon daripada negara China, majoritinya. Memang berlumba-lumba, terutama yang jenama R tu, real kan. Memang berderet line up dia. Memang aku cakap seminggu sekali je boleh review, ataupun 2 hari sekali kau boleh review produk dia orang. Sebab terlampau banyak bersusun-susun menunggu masa untuk dipasarkan. Jadi sebagai pengguna, kita kena pandai. Selagi telefon kita masih elok, masih boleh berjalan dengan sempurna fungsinya, tiada keperluan untuk membazir duit beli telefon baru, melainkan seperti perkara yang aku sebut tadi, 1-5 tu. Okey. Dan kena ingat, apa yang aku cakap ni terguna pakai kepada orang yang biasa-biasa, marhain. Tapi kalau korang golongan bangsawan, duit banyak, korang belilah telefon berapa biji yang korang nak pun, korang buat koleksi. Terpulang hak masing-masing. Itu saja daripada aku. Sayangilah wang anda, jangan bazirkan ke arah telefon bimbit tanpa sebab, melainkan sebab-sebab yang aku sebut tadi. Alright, gangs. See you guys my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.